Assalamualaikum semua. Cikgu harap awak semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja. So, pada kelas hari ini kita akan belajar mengenai dua tajuk iaitu kata sendi nama dan kata arah. Terlebih dahulu, cikgu akan terangkan apa itu kata sendi nama. Seperti yang anak-anak dapat lihat pada paparan ini, kata sendi nama ialah perkataan yang hadir atau letaknya di hadapan kata nama untuk menunjukkan tempat, kedudukan, arah, waktu, masa, orang dan punca sesuatu. Jika anak-anak belum faham apa itu kata sendi nama, cikgu akan terangkan dengan lebih mendalam. So, di sini cikgu akan tunjukkan beberapa contoh kata sendi nama dan kegunaannya. Okey, baiklah. Pada paparan ini, anak-anak semua dapat lihat terdapat 6 contoh kata sendi nama. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan yang pertama iaitu di. Di ni kita gunakan untuk menyatakan tempat. Kemudian dari. Dari ni kita gunakan untuk menunjukkan arah, tempat dan masa. Kemudian kita ada ke ataupun kepada. Dua perkataan ini adalah dua perkataan yang berbeza tetapi mempunyai maksud yang hampir sama untuk menunjukkan tempat atau arah yang dituju ataupun untuk menyatakan sasaran. Okey, kemudian kita ada perkataan pada. Pada ni kita gunakan dia untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat bagi perbuatan. Okey, seterusnya adalah daripada. Daripada ni kita gunakan dia untuk menunjukkan asal kejadian sesuatu benda atau membuat perbandingan. Okey, pada slide selepas ni cikgu akan terangkan macam mana tu membuat perbandingan. Okey. Dan yang terakhir adalah sejak, semenjak, hingga dan sampai. Okey, keempat-empat perkataan ini untuk menunjukkan penanda waktu. Okey, di sini anak-anak dapat lihat cikgu ada tuliskan beberapa contoh ayat untuk menggunakan kata sendi nama. Okey, kita cuba bersama-sama. Okey. Yang pertama adalah Puan Yusni menghantar anaknya tempat kosong sekolah dengan kereta. Apakah kata sendi nama yang paling sesuai untuk kita gunakan dekat sini? Ya, kita perlu gunakan perkataan ke. Puan Yusni menghantar anaknya ke sekolah dengan kereta. Sebab apa ke? Sebab dekat belakang tu adalah tempat. Okey, ayat yang kedua ialah kasut itu berada tempat kosong bawah kerusi. Untuk menunjukkan sasaran tempat tu. Okey, kasut itu berada di bawah kerusi. Okey, ayat yang ketiga. Okey, Ahmad lebih tinggi tempat kosong abangnya. Okey, dekat sini anak-anak boleh lihat perkataan yang digunakan adalah lebih tinggi. Okey, lebih tinggi, lebih besar, lebih cantik. Lebih apa lagi? Lebih kecil. Bila ada sahaja perkataan lebih, itu menunjukkan perbandingan, berlakunya perbandingan. Jadi dekat sini Ahmad lebih tinggi tempat kosong abangnya. Cikgu dah bagi tahu tadi untuk sesuatu perbandingan kita perlu menggunakan kata sendi nama daripada. Jadi perkataan yang paling sesuai untuk digunakan di tempat ini adalah Ahmad lebih tinggi daripada abangnya. Okey, ayat yang keempat adalah Cikgu Maimun memberikan buku itu kepada Fahmi. Seterusnya adalah kata arah. Okey, kata arah ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan, hala ataupun jurusan. Kata arah biasanya didahului dengan kata sendi nama. Okey, baiklah. Paparan berikut ni adalah contoh kata arah. Okey. Contoh kata arah tu apa? Tengah, atas, hadapan, bawah, sisi, sebelah, dalam, tepi. Sebenarnya ada banyak lagi. Okey. Contohnya belakang, kiri, kanan. Tu semua adalah kata arah.
Okey, seterusnya adalah kat sini cikgu listkan beberapa contoh ayat dengan menggunakan kata arah. Okey, kita tengok satu persatu. Lihat ayat yang pertama. Okey, tapi kalau anak-anak dapat lihat kat sini, cikgu telah pun highlightkan kata arah dengan menggunakan warna merah supaya anak-anak lebih jelas dan lebih faham. Okey, tengok pasu bunga itu diletakkan di atas meja hiasan. Atas itu adalah kata arah dan di hadapannya ada perkataan kata sendi nama. Di itu, di atas meja hiasan. Okey, lihat ayat yang kedua. Abu duduk di hadapan Ahmad. Hadapan itu adalah kata arah. Di itu adalah kata sendi nama. Okey, lihat ayat yang ketiga. Ali sedang membaca buku cerita di bawah pokok. Okay, ayat yang keempat. Ibu berada di sisi adik. Ayat yang kelima. Pensel itu terletak di sebelah buku. Dan keenam. Ali bergerak satu langkah ke belakang. Okey, ayat yang terakhir. Amir mengeluarkan semua buku dari dalam almari.